Jadi saya tak tahulah kalau saudara kata tak apalah, dia ni baru lagi. Berapa lama dah? 7 bulan. Dia biasa kalau kerajaan yang baru tu naik, di mana-mana negara pun dia kata kita tengok hari yang ke-100. The first 100 days. Lebih kurang berapa? 3 bulan lebih sikit. Nak tengok apa yang Anwar Ibrahim buat the first 100 days? Coba bagi saya satu je. Saya bagi RM10. Apa dia buat dalam 100 hari? Apa dia? Panjat rumah. Sekarang dah lebih 7 bulan. Dah 7 bulan sampai hari ini tidak ada satu pun kenyataan. Dia kata tunggu. Pada bulan 8 ini dia akan keluarkan naratif ekonomi dia. Naratif apa? Rakyat bukan nak tunggu bulan 8. Bulan 8 ni dah turun dah. Betul tak? Nak tengok dia turun tak? Kalau nak tengok dia turun cepat, kita cepat-cepat undi pada Perikatan Nasional. Bila dah lihat gitu rakyat di seluruh negara 6 negeri ni tolak dia akan tertekan, tak tahu dia tak akan boleh tidur. Siang malam tak boleh tidur. Saya tak pernah cerita yang itulah. Itu perkara yang agak luar sedikit daripada perkara yang nak kita bicarakan di sini. Tapi soal pokoknya tak ada apa-apa pun. Soal rasuah, saya dulu pun menentang rasuah. Sebab itu dulu kita gabung masa Tun Mahathir jadi Perdana Menteri, nak jatuhkan kleptokrasi. Ingat? Siapa kepala kleptokrasi? Siapa kepala kleptokrasi? Bos awak. Bukan bosku. Datuk Seri Najib waktu itu Perdana Menteri. Apa jadi dia sekarang? Dah dijatuhkan hukuman bersalah 12 bulan dalam penjara. Bila saya awal-awal tentang dia dalam kabinet sebagai timbalan Perdana Menteri, banyak orang kata, alah, entah ya entah tidak. Tengok sekarang, saya bukan main-main. Memang kenyataan saya itu adalah benar dan hari ini terbukti dia sudah didapati bersalah. Ya, itu yang pada masa yang lepas. Tapi tak apalah soal pokoknya. Jadi sekarang ni yang penting, kalaulah pada peringkat sekarang pun jelas terbukti dia kata dia menentang rasuah. Tapi siapa yang diambil jadi timbalan Perdana Menteri? Siapa dia? Wak Jahid. Muka dia lebih cantik sikit daripada saya sekarang. Wak Jahid. Zahid Hamidi sekarang ni dilantik sebagai timbalan menteri, walaupun orang tahu dia menghadapi pertuduhan di mahkamah dan dia kena bela diri 47 pertuduhan. Sebab tu waktu kami membentuk Perikatan Nasional, UMNO di peringkat awal ada bersama dengan saya. Datuk Zahid juga yang minta supaya saya tolong bantu menyelesaikan masalah kes mahkamah. Saya beritahu, minta maaflah Zahid, saya tak boleh buat begitu. Tak boleh campur urusan mahkamah, ini hal mahkamah. Dia kata saya tak buat apa-apa, dan saya tak buat apa-apa, baguslah. Kalau dibicarakan mahkamah, lepaslah awak, apa nak minta tolong dengan saya lagi. Itu jawab saya, tapi akhirnya dia tarik sokongan, saya jatuh. Oh, okay. Naik saya ke atas pun Tuhan tentukan, turun saya ke bawah pun Allah tentukan, begitu. Persoalan pentingnya kalau betul dia berjuang untuk menentang rasuah, sepatutnya Zahid tidak akan dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri. Tadi kes Sivakumar, menteri dia. Kes soal terowong oleh Lim Guan Eng. Ini contoh-contoh yang sudah ada di hadapan mata. Kenapa tidak disegerakan? LCS nak beli 6 buah kapal, 1 kapal pun hari ini tak datang. Bayar 1 kapal 1 bilion lebih, kos bersekali dekat 12 bilion tak silap saya. Sampai sekarang tak sampai-sampai pun. Ada orang kata ada kaitan dengan nama-nama yang saya sebutkan awal tadi. Jadi saudara, ini satu perkara yang agak amat serius. Sebab itu saya nak mengharapkan supaya dalam PRN di Selangor ni, macam di Sepang ni ada 3 kawasan DUN. Kawasan DUN Dengkil, Sungai Pelek dan Tanjung Sepat. Ya. 3 DUN ni
kita nak minta supaya pengundi-pengundi kita semua sokong kepada Perikatan Nasional. Boleh tidak? Pasal mesej yang kita nak sampai itu penting untuk masa depan kita. Kalau kita terpilih juga pada Pakatan Harapan, saya tak tahulah apa akan jadi. Minta maaf, saya boleh cerita panjang sampai subuh, tapi saya tak ada masa nak cerita panjang. Mungkin ada ketika yang kedua datang second round besok lepas penamaan calon, manalah tahu. Nanti kita akan cerita panjang lebar untuk menjelaskan isu dan masalah yang boleh berlaku kepada negara. Saya tak sentuh soal DAP, tapi penting kerana dalam sana adalah kumpulan DAP. Saya tak sentuh panjang lebar tentang UMNO sekarang ini sudah bersekongkol dengan DAP. Sejarah UMNO berjuang sejak awal tahun 46 ditubuhkan. Saya menjadi ahli berpuluh-puluh tahun sampai jawatan timbalan Presiden UMNO. Kita berjuang untuk menentang ideologi yang dipelopori oleh DAP, yang tak sehaluan, yang tidak menyokong dasar-dasar yang memperjuangkan nasib orang Melayu dan Islam dalam negara kita. Konsep Malaysia. Saya boleh cerita panjang. Sekarang ni UMNO sudah bersyubhat. Saya fikir di belakang ada orang UMNO kot. Kalau ada baguslah. Ahlan wa sahlan wa marhaba. Sila datang ni. Kalau tak keluar daripada UMNO pun tak apalah. Sementara belum berfikir panjang. Tapi bila sampai PRN ni pangkah pada Perikatan Nasional. Terima kasih. Itu saja yang mohon. Saya tahu di setengah-setengah tempat tu banyak yang telah meninggalkan cawangan. Bilik gerakan ada sebelah belakang tu dah tutup. Harap dia takkan buka-buka lagi. Betul tak? Pasal masalah ini prinsip perjuangan. Macam mana dia korbankan hanya kerana nak menyelamatkan Tengkuk dan nyawa Zahid Hamidi. Bersekongkol dengan Anwar Ibrahim. Di situ ada DAP. Kalau dulu orang Melayu sukakan UMNO, sokong UMNO kerana dia tahu UMNO parti yang perjuangkan nasib orang Melayu. Bukan hari ini sokong UMNO, kalau ada calon UMNO, tapi yang dapatnya besok DAP sebelah sana. Itu bahaya tuan-tuan. Saya tak fikir kita nak melihat satu masa depan orang Melayu terancam dan diancam oleh kerana adanya parti yang kita tahu tidak memperjuangkan nasib orang Melayu. Baru-baru ini apa yang Ling Guan Eng sebutkan, dia bagi amaran di Pulau Pinang, tapi ini amaran ni sampai juga ke Selangor. Dia kata jangan sokong pada Perikatan Nasional kerana gelombang hijau yang kami bawa dulu masa PRU yang baru lalu ni yang menggerunkan dia. Tapi dia kata kalau sokong, maka semua gereja, tokong-tokong, tempel-tempel akan dirobohkan oleh kerajaan Perikatan Nasional. Betul ke tu? Itu satu hasutan. Dah ramai dah orang buat laporan pada polis untuk siasat, dan saya fikir sedang pun disiasat oleh pihak polis. Kita tak boleh main soal begitu. Jadi sebab itu pada malam ni ringkasnya saya mohon kerjasama daripada semua bapa-bapa, anak-anak muda yang ada kat sini yang memang pun ada hak untuk mengundi, untuk keluar beramai-ramai. Kalau boleh di sini tunjukkan satu rekod hampir 100% pengundi khasnya orang Melayu akan keluar mengundi pada 12 hari bulan yang akan datang ini. Boleh ataupun tidak? Dan nak mengundi siapa? Undi Perikatan Nasional. Terima kasih banyak-banyak.